komunikasi. Kenapa? Bukan sama ke komunikasi dengan kita nak bercakap, nak sampaikan. Okay, kita boleh sampaikan, kita boleh cakap, bagi skrip kita boleh cakap. Okay, tapi kalau berbalik kepada tingkah laku ni dia lebih kepada apa yang tersampai dalam hati dia nak cakap. Dia tak boleh dibuat-buat. Itu memang perangai dia. Kalau kita ada teks, kita dah ada teks, kita boleh sampai, itu komunikasi. Kita boleh cakap pada orang, kita boleh tunjuk yang kita yakin. Tapi bila berbalik kepada tingkah laku, dia adalah benda berkaitan dengan benda yang tak boleh dibuat-buat dan benda tu memang daripada hati kita. Itu memang orang kata, itulah cara dia nak cakap. Itulah benda yang dia nak sampaikan. Kita tak boleh, orang kata bukan lakonan. Dia adalah benda yang tersampai sendiri. Tindakan tu kita boleh ukur, kita boleh perhati, kita boleh nilai dia. Kalau orang dia baca teks, kita boleh dia ni jenis orang yang dia baca, dia ada intonasi dan sebagainya. Tapi kalau apa dia cakap tu direct, dia cakap dengan kawan dia direct macam tu, kita boleh tengok cara dia bercakap sebenarnya dengan kawan dia macam ni. Bukan dia buat-buat, itu memang dia nak sampaikan. So sebenarnya tingkah laku ni benda yang kita tak boleh nak ubah. Benda tu memang direct daripada dalaman kita sendiri. Macam tu. Okay. So next. Okay, so kita ada dua lah. Pertama tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang buruk. So tingkah laku yang baik ni macam mana? Dia hormat orang lain, dia bercakap dengan kata yang baik, dan tingkah laku yang buruk ni dia sebaliknya. Dia mencuri, bercakap kasar, dia tak hormat orang tua. Okay, kalau kita tengok tingkah laku ni, dia benda yang orang kata dia memang dia buat sendiri tanpa dia buat lakonan, tanpa tak perlu suruh pun memang dia buat sendiri. So kalau ada orang dia jenis suka hormat orang, dia bercakap dengan orang, dia cakap dengan perkataan yang baik, dia cakap dengan cara hormat, itu memang tingkah laku dia. Bukan dia buat-buat. Dan tingkah laku buruk pun, benda tu dia memang nak buat benda macam tu. Dia mencuri, itu bukan orang suruh, dia nak sendiri mencuri. Dia bercakap kasar, orang tak suruh, memang cara dia memang jenis cakap kasar, dia tak hormat orang tua. So kita kena tahu, tingkah laku baik dan buruk kita macam mana. Okay. Next slide. Ini memang ringkas. Awal-awal ni sekadar ringkasan sebab benda ni orang dah tahu kan. Mungkin adik-adik yang ada kat sini pun dah tahu tingkah laku macam ni. Cuma nak berbeza antara keterampilan dengan antara keterampilan dengan tingkah laku ni ada perbezaan dia kan. Yang pertama tadi keterampilan dia jenis benda yang kita boleh ubah. Benda yang luar yang kita nampak dan kita kena berbalik, tingkah laku adalah dalaman kita. Okay, so benda yang sangat ringkas yang saya terang. Okay, saya nak tanya satu soalan dekat semua yang ada dekat sini. Adakah keterampilan yang baik akan memberi kesan pada tingkah laku yang baik? So boleh jawab semua ramai-ramai. Adakah dengan kita buat pakaian yang baik, kita punya komunikasi yang baik, dia akan memberi kesan tak pada tingkah laku yang baik? Cuba jawab. Susah ni soalan ni, kebat. Mana ni jawapan-jawapannya? Adakah memberi kesan? Keterampilan yang baik ni dia akan beri kesan tak pada tingkah laku kita? Ada kot. Masih tidak begitu yakin ni bukan tak input dekat situ. Betul ke ni? Akan bagi kesan juga. Okay. Ya. Lagi-lagi? Mana tahu ada yang kata tak sebenarnya? InsyaAllah ada. Okay, yang akan memberi kesan. Ya, akan memberi kesan. Lagi tak ada dah jawapan-jawapan. Okay. Dia boleh jadi, ya boleh jadi tak. Okay. Pernah tak tengok orang dia pakai pakaian yang baik, dia pakai tudung labuh, tapi dia cakap dengan cara yang kasar. Pernah tengok? Pernah ke jumpa orang macam tu? Pernah. Pernah tak tengok orang dia pakai kopiah dah pakai jubah, lelaki lah kan, lelaki pakai jubah, tapi dalam diam dia bagi rasuah dekat orang. Okay. Pernah. Okay. Benda ni memang orang kata dekat dunia ni terlalu ramai orang yang kita boleh jadikan contoh, bukan untuk kita jadikan contoh orang ni bukan untuk kita kita jadikan contoh ni untuk kita kata dia ni teruk lah, dia ni teruk. Tapi sebenarnya bila kita tengok perangai orang dekat luar, dia akan membuatkan kita nak reflect diri kita. Aku ni macam tu juga ke? Aku ni pun perangai aku macam mana sebenarnya? Sebab benda tu
orang kata bila kadang-kadang disebabkan kita punya keterampilan kita, kita pakai tudung laba, pakai tudung, dah tutup aurat, pakai tudung laba dah baik, dah sopan, dah nampak, tapi bila kita buat benda yang tak baik, tingkah laku kita tak baik, dia akan memberi kesan 2 kali ganda tau. Memberi kesan 2 kali ganda sebab orang akan cakap, oh dia ni pakai je yang baik tapi perangai tak baik, macam tu. So bila jadi macam tu, ramai orang akan rasa macam baik tak payah pakai yang baik. Baik tak perlu pakai, baik tak payah pakai tudung labu kalau perangai macam tu. Buanglah tudung labu. Buanglah pakai purdah contoh. Kalau lelaki sendiri, jenis pakai yang kopiah, pakai sopan tapi bagi rasuah, cakap tak baik pada orang tua, tak hormat orang tua, mencuri dan sebagainya. So orang akan cakap, baik tak ya ni? So benda tu sangat memberi kesan. Sangat memberi kesan sebab orang suka menilai kita luar dan dalam. Tak ada je orang menilai kita luaran je. Walaupun dia tak kenal kita, tapi dalam masa sama, contoh, ini kalau orang tak kenal, dia akan menilai kita daripada luaran. Tetapi orang yang betul-betul kenal kita, yang ada 24, yang ada selalulah, bukan 24 jam lah, lama sangat kan. Tapi orang yang selalu ada dengan kita, dia akan menilai kita luar dan dalam. Dia akan tengok pemakaian kita macam mana. Dia akan tengok personality kita ni macam mana. Dari sudut kita bercakap dengan orang, dari sudut macam mana kita bergaul dengan orang. Dan dia akan tengok dalam diam ni, dia ni baik ke tak, dia ni bercakap, cara dia bercakap macam mana. So benda tu sangat memberi kesan. Okay, so kita pergi kepada next slide. Sebenarnya slide nak habis dah. Slide dia sangat ringkas, saya punya slide sangat ringkas je. Okay, so sebenarnya keterampilan yang baik belum tentu mempunyai tingkah laku yang baik. Betul, sebab macam mana pun kita cuba menutup diri kita, kita cuba nak menunjukkan kita ada personality yang baik, kita pakai pakaian formal yang kemas. Tapi dia tak boleh nak juga memberi kesan kepada tingkah laku yang baik. Dia tak akan membuatkan kita punya tingkah laku pun jadi baik. Kalau kita, sebab dia benda yang berbeza, kita sebenarnya dalam diri kita, kita kena perbaiki dua-dua. Kita tak boleh sekadar, okay, tak apalah aku pakai pakaian yang baik hari ni, tak apa pakai pakaian yang baik je. Tapi sebenarnya kita tak jaga pun kita punya akhlak kita, kita punya adab kita, kita tak jaga. So benda tu tak boleh memberi kesan dua-dua. So benda tu akan jadi lagi fitnah yang besar, lagi orang akan pertikaikan, lagi orang akan cakap benda yang buruk. Lagilah orang tak suka dengan kita. Kadang-kadang orang yang, contoh orang yang tak pakai tudung dan dia ada akhlak yang baik, perangai yang baik, lagi orang suka dekat sebab orang tak persoalkan dia. Orang takkan cakap, dia ni, yelah dia tak pakai tudung, itu mungkin dia tak tahu agama tapi dia ada perangai yang baik. So orang lebih suka dekat. Tapi dia belum cukup sempurna, maksudnya bukan dari sudut sempurna, manusia memang tak sempurna. Tapi kita nak, kalau boleh, dua-dua kita ada benda yang baik. Kita nak ada pemakaian, kita nak ada luaran yang baik, kita nak ada dalaman yang baik. Kena ingat tau, sebenarnya ramai orang akan cakap macam ni. Benda ni orang kata comments lah. Tak apalah, biar tunggu hati baik dulu. Biar tunggu kita perfect, akhlak kita baik, baru kita nak perbaiki luar. Sebab kita takut orang judge kita. Kita takut orang menilai kita. Kita takut nanti orang cakap dekat aku, kalau aku pakai pakaian baik, aku pakai tudung labu sekalipun, tapi aku punya perangai dalaman tak baik. Contoh kan. So kita takut dari sudut kita nak menjaga keterampilan kita. Tapi sebenarnya dalam Islam, dua-dua kita kena jaga. Kita kena pastikan pakaian kita betul-betul sopan, menutup aurat. Contoh, lelaki kita kena pakai pakaian kemas yang sopan. Dan dalam masa yang sama, kita kena ada kita punya dalaman. Kita kena ada tingkah laku kita. Kita kena ada akhlak yang betul. Sebab even kita cuba nak menutup diri kita nak pakai pakaian yang baik sekalipun, tapi kalau kita tak boleh nak jaga akhlak, itu tak, orang kata tak cukup betul lagi. Tapi kalau kita sekadar menjaga akhlak kita, kita nak tunggu perfect dulu. Okay, tak apa, aku nak pastikan akhlak cukup biar orang tak menilai. Tapi luaran kita tak jaga, itu pun tak cukup. Itu pun masih lagi tak cukup sempurna. Sebab kita masih lagi belum ada luar dan dalam. Sebab tu sebenarnya kena ada luar, kena ada dalam. Okay, tengok ni, keterampilan tu kita boleh tipu. Kita boleh tipu semua orang. Kita boleh pakailah pakaian yang baik, pakai pakaian yang betul. Tapi tingkah laku ni ikhlas dari hati. So sebenarnya tingkah laku ni dia datang daripada hati kita sendiri. Okay, so mana satu kita nak jaga dulu? Mana satu nak jaga, keterampilan ke nak jaga tingkah laku? Cuba komen, kita nak jaga yang mana sebenarnya? Mana satu perlu jaga? Kita nak ubah diri kita ni dari sudut kita nak jaga keterampilan ke kita nak jaga hati dulu? Kita nak jaga kita punya akhlak dulu? Mana satu?
Mana satu sebenarnya? Kalau kita nak berubah, mana satu nak buat? Jawab, boleh guna voice, boleh cakap, boleh cakap guna Akhlak ni, boleh, dulu. kita boleh akhlak dulu. Jaga tingkah laku dulu, insyaAllah. Ramai yang kata jaga akhlak dulu. Okay, akhlak. Okay, so sebenarnya pegang satu perkara dalam hidup kita. Kali ni mungkin ramai yang sahabat-sahabat yang dengar yang saya punya perkongsian ni akan kata akhlak dulu. Tapi jawapan yang terbaik bagi saya sendiri, kena jaga dua-dua. Kena jaga, ada yang jawab penampilan, berbenda yang kata kalau aku penampilan. Okay, kena jaga dua-dua. Kalau rasa nak berubah, terus buat dua-dua. Kita nak berubah ni dia tak perlu nak perfect, orang kata yang betul-betul cukup terbaik. Tapi sebenarnya bila kita ubah dua-dua perkara, orang satu, kita tak nak orang persoalkan kat kita. Kita tak nak orang menilai kita. Sebab tu kita nak ubah dua-dua. Tapi yang paling penting, kita kena jaga yang paling penting. Dua-dua Allah suka. Dua-dua Allah nak. Dua-dua Allah suruh kita ubah. Tak ada pun kalau orang, kalau dia ubah diri dia, dia sebut akhlak dia, dia jaga, dia bercakap baik dengan orang luar, dia buat amalan yang baik, dia jaga akhlak dia. Tapi dalam masa yang sama dia tak jaga dari sudut pemakaian dia. Contoh lelaki dia pakai seluar pendek, rambut dia buat fashion apa ke. Kalau perempuan dia mungkin tak pakai pakaian tutup aurat dan sebagainya. So bila dia tak, orang kata dua-dua tak diubahkan, dia sekadar jaga dalam, dia jaga dia punya tingkah laku, tapi dia tak jaga penampilan, itu pun akan memberi kesan kepada dia. Sebab tu sebenarnya dalam kita nak berubah, okay, bermula hari ni kita nak berubah kan, bermulanya hari ni kita nak berubah, kita kena ubah dua-dua. Kena ubah dari sudut kita punya luaran, kita kena ubah dari sudut kita punya personality, kena ubah. Bukanlah perlu orang kata cukup, contohnya perempuan ni sampai kena pakai pudar ke, kena pakai perempuan ni penampilan apa yang terbaik sebenarnya, kena pakai pakaian turun labur yang macam labur sampai ke lutut ke, contoh lelaki ni kena pakai berjubah ke setiap masa, perlu ke macam tu? Itu maksudnya kita belum tahu lagi penampilan yang baik. Kita kena tahu penampilan yang terbaik, penampilan yang baik tu macam mana. Okay, apa sebenarnya penampilan yang baik? Cuba tulis dulu. Nak tengok apa yang sahabat-sahabat komen, penampilan yang baik ni macam mana. Simple je, sangat-sangat simple. Bila orang kata, okay, kalau orang tanya, kalau tiba-tiba ada kawan kita tanya kat kita, penampilan yang baik macam mana? So kita nak jawab apa? InsyaAllah yang menutup aurat, yang tutup aurat. Okay, betul. Itu jawapan yang paling terbaik, yang paling ringkas, yang kita pun tahu. Orang yang dia punya penampilan yang baik, dia tutup aurat. Cukup dia tahu dia punya, orang kata, yang cukup sahaja, tak perlu pun sampai nak contoh lelaki, tak perlu sampai nak berkopiah 24 jam, nak pegang tasbih setiap masa, tak perlu. Selagi kita tahu, okay, cukup dari sudut aurat aku adalah, okay, lelaki, bagi lelaki, jangan pakai seluar yang atas daripada lutut. Tak perlu nak pakai pakaian seluar yang ketat-ketat sampai nampak bentuk-bentuk kan. Tak perlu. Kita tahu kita pakai cukup yang kemas, yang bawah lutut, dan kalau boleh pakai seluar nampak lebih sopan. Dan bagi wanita tak perlu sampai nak bertudung yang kata besar-besar labur ke, tak perlu. Selagi kita tahu sebenarnya pakaian terbaik tu dah kita cukup, kita menutup aurat kita, kita pakai pakaian longgar, kita nampakkan mana-mana bentuk, itu dah cukup dah. So kita dah boleh tick. Kalau kita rasa itu pakaian yang terbaik, itu keterampilan yang terbaik, dah cukup sempurna. Yang kedua, kita kena tahu dari sudut kita punya personality kita. Adakah orang kata pasal Bahrain, dia seorang yang Bahrain, adakah Bahrain tu baik sebenarnya? Walaupun dia kata, jujur yang saya cakap, bila cakap tentang Bahrain, saya bukan nak kata, orang akan cakap, inilah aku punya personality, itu kekurangan aku. Okay, sebenarnya ramai sangat orang yang terlepas pandang. Orang kata Bahrain ni adalah satu personality. Ya, dia satu personality. Tapi sebenarnya, bila kita terlalu marah, kita Bahrain dengan orang, kita nak cari salah orang je lah. Cakap sikit terasa, contoh emosi. Okay, kalau wanita mungkin emosi, lelaki mungkin Bahrain. Mungkin, tapi benda ni boleh berubah. Okay, cakap tentang wanita emosi. Okay, wanita emosi. Buat sikit, kawan salah sikit, kita terasa. Kita rasa macam cepat nak marah orang, cepat nak terasa hati, cepat nak merajuk. Okay, kadang-kadang benda tu sebenarnya itu perkara yang kita kena ubah bukan sebab apa. Bukan kita kata, inilah personality aku, inilah aku punya cara. Dan macam mana bukan tak nak ubah, inilah perangai aku. Kita kena berbalik-balik. Keterampilan dia boleh diubah.
dia boleh diubah. So sebenarnya orang yang jenis terasa, orang yang jenis mudah emosi, yang jenis cepat touching sebagainya, kadang-kadang kita nak ajak berbincang pun susah. Orang tak selesa dengan benda yang macam tu. So itu kita kena ubah dulu. Kita kena ubah. Kalau kita rasa dengan kita terasa tu, cepat sangat terasa dengan orang, mudah sangat nak sentap. Sampai ke kerja tak jalan, buat assignment tertunggaknya, tak settle assignment bila kita bekerja dengan orang, dengan partner kerja kita, lepas tu kerja sampai terabai dan sebagainya. Lepas tu bila cakap dekat dalam keluarga sendiri, mudah terasa dengan mak ayah sampai tak nak tolong mak ayah kat rumah. So benda tu yang salah dan akhirnya personality kita sendiri, kita sepatutnya tak boleh nak kata itu satu personality yang baik. Kita kena tahu benda-benda macam tu, oh aku sepatutnya kena lebih profesional, aku sepatutnya kena lebih bersabar. So itu yang kita kena ada dalam kita punya diri sebenarnya. So kita kena ubah benda macam tu. Okay, kalau lelaki cakap tentang barai, orang cakap barai ni adalah satu sifat. Kalau kita fikir itu satu sifat, kita akan rasa benda tu biasa. Oh tak apalah, itu barai, itulah dia punya sifat, itu perangai dia tak boleh. Sebab barai ni bukan, orang kata bukan satu perkara yang baik dalam Islam. Barai ni adalah satu perkara yang bersifat marah, api, macam tu. Melainkan dia tegas. Tegas lain dengan barai. Kena tahu tau, barai dia cepat nak marah. Orang buat salah sikit, dia mudah nak melenting, mudah nak marah sana sini tanpa sebab. Tapi bila dia tegas ni, dia seorang yang sangat berpendirian. Bila dia cakap, kalau dia cakap A, maksudnya kalau dia tahu A itu adalah perkara yang betul, maka A lah. Dia takkan goyah. Itu tegas. So tegas is okay, tak apa. Tapi kalau barai, dia seorang yang jenis nak marah, jenis tepat terasa, so benda tu salah sebenarnya. Jadi sepatutnya bila dah jadi macam tu, itu yang dia kena ubah. Itu yang dia kena ubah. Emosi yang tak terkawal, barai, so lelaki barai, so benda tu yang kena ubah. So kita kena betul-betul jaga dari sudut kita punya luar, kita punya pemakaian kita, personality kita dengan orang macam mana. Dan dalam masa yang sama jaga tingkah laku kita. Tingkah laku ini memang lahir daripada hati kita sendiri. Apa yang kita nak buat. So kita kena jaga, betul-betul bersihkan dalaman kita macam mana. Kalau kita rasa kita punya tingkah laku tak cukup perfect lagi, tak cukup baik lagi, so apa yang kita kena buat? So perbaikilah sikit-sikit. Tak apa, kalau hari ni kita tersalah buat sikit, so kita perbaiki esok macam mana. Tak apa, nanti mungkin kalau saya sempat saya akan share macam mana kita nak dapat satu orang kata tingkah laku dalaman yang cukup baik, macam mana. Kalau saya sempat saya akan share nanti sebelum ni, sebab saya takut nanti takut tak sampai saya punya tajuk. Okay, so saya rasa ada satu lagi slide ataupun dah tak ada. Ada satu lagi ke slide? Satu je lagi so macam nak habis kan? Sebenarnya saya ada satu benda lain. Okay, keterampilan ini satu perisai untuk jadikan tingkah laku kita baik. Ini yang saya sangat pegang. Saya sangat pegang dengan benda macam ni sebab saya tahu sebenarnya bila kita kata tentang keterampilan, kita punya luaran ni, dia ada satu perisai untuk jadikan tingkah laku kita baik. Dia bukan satu cerminan. Dia bukan satu cerminan sebab kita berbalik pada tadi. Ada orang, dia punya pemakaian dia dah cukup baik tapi tak dapat mencerminkan tingkah laku dia yang baik. Dia bukan cerminan. Sebab bila kita nak kata itu cerminan, kita akan persoalkan kenapa pakai yang baik tapi tak jadi tingkah laku. Tapi sebenarnya dia ada satu perisai. Sebab tu saya kata sebenarnya dua-dua kena ubah. Sebab pernah tak kita rasa kan, bila kita satu pemakaian yang kemas, yang baik, yang personality kita baik, cara komunikasi kita baik, so kita takut nak nampakkan kesalahan dalaman kita. Contohlah kan, tadi kita kata tentang tingkah laku mencuri kan, contoh. Bila kita ada satu pemakaian yang baik, kita takut nak tunjukkan kita mencuri depan orang. Kita takut nak tunjuk yang kita salah. Contoh saya kata, kita buka phone depan keluarga, depan kawan-kawan kita buka benda-benda yang tak baik. Kita malu kan, sebab kita tahu, oh nanti orang cakap apa, kita punya pemakaian aku dah cukup baik dah. Aku punya, orang nampak aku ni seorang pemimpin, aku nampak aku ni ketua dalam program ni. Last aku buka phone, buka game, bukanlah buka game, kita ambil yang berat sikit lah. Buka benda-benda yang aksi yang tidak baik, aksi wanita dan sebagainya, kalau contoh lelaki lah kan. So kita rasa malu kan, kita akan rasa malu. Sebab tu sebenarnya dia satu perisai. Sebab tu kita, kalau perempuan, dia pakai tudung. Lepas tu dia pergi kelab malam contoh. Mesti orang kan, kenapa sampai pergi kelab malam? Lelaki, dia dah pakai kopiah, tiba-tiba kita nampak dia bagi rasuah dekat orang, dia mencuri dan sebagainya. Kita akan rasa macam, kenapa macam tu? So sebenarnya bila kita sendiri ubah diri kita luaran, kita rasa takut nak buat salah.
kita takut kan, kita punya personality seorang ketua, tapi kalau ketua sendiri yang tak tepati masa, ketua sendiri yang sekadar cakap tapi tidak bertindak, kita akan rasa aku ni lah ketua, aku punya personality dah ketua ni, tapi tingkah laku aku tak macam pun seorang ketua. Jadi kita akan rasa malu sangat. So benda tu sebenarnya sebab tu kita kena ubah dua-dua. Kena ubah kita punya keterampilan kita. Kita kena ubah sebab walaupun kita belum perfect, walaupun tingkah laku kita tak cukup baik, tapi sebenarnya dia buatkan kita rasa tanam niat tahu, ni kena tanam niat. Ya Allah, aku pakai pakaian ni, aku tahu aku bukan orang yang sempurna, aku bukan, tingkah laku aku pun masih banyak nak baiki, tapi aku jadikan ini satu perisai, terutama wanita. Sebab wanita ni dia banyak sangat berkait dengan pemakaian. Lelaki mungkin seorang yang simple. Ni saya cakap dekat sahabat-sahabat wanita semua, mungkin ada lagi yang masih belum kuat. Dia bukan apa, dia bukan tak faham, dia bukan tak tahu hukum. Kita faham keadaan tu, kadang-kadang orang sekeliling ni kadang-kadang tak membantu dia nak menjadi orang yang baik. Mungkin keadaan orang sekeliling suka judge dia. Kau ni nak pakai pakaian tudung labu, nak pakai pakaian tutup aurat, acak alim. Lelaki lah, termasuk lelaki yang sekalipun. Kadang-kadang kita takut sangat orang judge kita. Tapi sebenarnya, percaya atau tak, bila kita bermulakan diri kita, kita pakai pakaian tudung labu, kita pakai pakaian tutup aurat. So, dalam masa yang sama, kita akan takut nak buat benda yang salah. Kita akan rasa takut nak, tak apa ke, janganlah pergi benda-benda yang kelab tempat-tempat yang tak baik ni, pergi kelab malam. Contoh je, ada perempuan nak buat TikTok ni contoh perempuan dia dah pakai tudung labuh tapi dia buat TikTok, dia berjoget-joget pula dengan kawan sebelah. Kita akan rasa malu, rasa macam aku ni orang pandang aku dah cukup baik tapi aku punya akhlak, aku punya perangai tak elok. Lelaki sekalipun, kita punya pemakaian dah cukup baik tapi sebenarnya kita punya dalaman, kita punya akhlak kita tak menjamin kita punya ni. So sebenarnya itu yang kita takut. Jadi sebab tu sebenarnya dalam kita punya kehidupan kita kena perbaiki dua-dua. Kita kena ada satu keterampilan, kena ada satu pemakaian, satu personality yang cukup baik. Kita rasa dia bukan sempurna, dia cukup baik yang kita rasa dah ini yang terbaik yang kita mampu buat. Dan itu yang akan menjadi perisai kita untuk kita rasa malu. Kita tak nak jadi fitnah dan kita akan perbaiki kita punya akhlak dalam kita. So sebenarnya dalam kehidupan ni kita kena ada dua-dua. InsyaAllah kena buat dua-dua. Jangan tinggal salah satu. Jangan nak tunggu perfect, jangan nak tunggu tingkah laku kita baik baru kita nak perbaiki keterampilan. Tak, kita perbaiki dua-dua. Kalau rasa hari ni adalah hari permulaan untuk kita berhijrah, kalau rasa esok adalah permulaan untuk kita berubah, so pastikan apa perkara pertama dari sudut keterampilan, aku nak ubah aku macam ni, tingkah laku aku nak ubah macam ni. Dia tak perlu nak terus, aku nak jadi orang yang alim. Tak. Sebenarnya dalam kita nak ubah ni, kita ubah sikit-sikit. Kena tahu sebenarnya dalam syurga, orang alim tak ramai. Maksudnya bukan semua orang alim. Bukan tak ramai, maksudnya bukan semua orang alim. Orang alim, orang kata orang alim ni seorang yang banyak amalan, yang banyak ialah orang-orang yang banyak tinggi-tinggi amalan dan sebagainya. Dia bukan semua orang yang alim. Tapi dalam syurga, dia adalah semua orang berakhlak. Semua orang beradab. Semua orang dia mengikut apa yang Allah suruh. Jadi kalau kita rasa kita nak berubah, kita tak nampak lagi perubahan kita ke arah yang kata aku tak banyak amalan, akhlak, kata masalah hati masih banyak. So it's okay, tapi kita ubah dulu sikit-sikit diri kita dari sudut kita punya pemakaian, dari sudut kita punya akhlak, kita buat mana yang betul. Nak tahu apa yang kita buat ni betul ke tak, pertama kita tengok adakah apa yang kita buat ni kita suka. Adakah kita suka dengan apa yang kita buat? Kita rasa sekarang kita dah cukup suka ke dengan apa yang kita buat? Kita rasa sekarang ni dah terbaik dekat aku ni, apa benda yang aku boleh baiki lagi? Apa kemampuan aku untuk aku baiki lagi diri aku ni? So kita check diri kita. Sebab orang yang terbaik dalam menilai diri dia bukan orang sekeliling, diri dia sendiri. Kalau kita rasa kita ni banyak sangat masalah, kita rasa kita ni serabut sangat, kita rasa kita ni kita sendiri je yang rasa. Kalau kita nak kata, kau tengok aku ni okey tak? Contoh, sahabat tengok saya sekarang kan, nampak saya okey. Tapi diri saya je tahu, saya ni okey ke tak sebenarnya, dalaman hati ni yang tenang ke tak, contoh macam tu. Termasuklah diri sahabat-sahabat juga kan. Kalau kita nak cakap dekat orang yang kita tak okey, kadang-kadang kita malas nak meluah dekat orang, kita tak okey, kita ada masalah dan sebagainya. Sebab sebenarnya paling tahu adalah diri kita sendiri. Sebab tu orang yang terbaik dalam menilai diri dia adalah diri dia sendiri. Kalau dia nak suruh orang nak nasihat dia, kadang-kadang orang malu, kadang-kadang orang tak nak. So orang yang paling baik menilai diri kita, kita yang kena ubah diri kita. Kita kena tahu setiap hari tu adalah satu permulaan untuk kita berubah. Okay.
So, okay. So, semua masih okay lagi? So, apa yang dah dapat daripada point tadi? So, cuba komen sikit apa sebenarnya nak buat apa lepas ni? Apa point yang dapat? Cuba komen. Lepas ni saya nak buat apa? Saya nak ambil nafas dulu. Okay, cuba saya nak dengar apa yang sahabat-sahabat dapat. Okay ke sekarang ni ke macam malah dengar lah. Apa lepas nak buat? Sebenarnya kena baiki apa? So boleh komen kat sini. Okay. Tak ada orang komen, tak dapat apa-apa ke? Takut saya kena terus ni Zoom. Kena terus tukar panel ni. Perbetulkan niat, insyaAllah. Yang pertama, perbetulkan niat. Akhlak dan tingkah laku kena seiring. Okay. Ada lagi nak komen? Ada lagi rasa, lepas ni kenapa? Muhasabah diri, banyak kelemahan terselah lepas dengar ni, insyaAllah. Okay. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okay, so sebenarnya permulaan ingat nak berubah, tak payah perlu nak tunggu bila, berubah dari sekarang. Berubah tu biar sikit-sikit. Okay, biar sikit-sikit tapi lama-lama sebenarnya perubahan yang kita nak ubah dalam diri kita ni, orang kata macam jangan terlalu nak nampak benda tu cukup perfect pada orang. Sebenarnya kita tahu kita punya kemampuan. Kita yang tahu kemampuan kita. Bila kita buat sebab manusia, kita buat orang supaya orang pandang kita, kita nak orang kata kita nak bagi, kalau macam ni aku nak ubahlah dua-dua ni, okay aku nak nanti biarlah orang pandang aku baik. Benda tu dah salah. Benda tu dah salah sebab orang yang mengharapkan pandangan manusia dalam perubahan diri dia takkan kekal. Perubahan tu takkan kekal. Biarlah benda tu datang daripada diri kita. Saya selalu suka tau, bila kata tentang perubahan diri, saya selalu suka cakap, aku berubah ni sebab apa tau. Kena tanya dalam-dalam hati. Aku ubah pakaian aku ubah cara akhlak aku sebab apa? Pertamanya sebab aku ikut apa yang Allah suruh. Itu semua Allah suruh. Tak ada apa Allah kata, okay, kau yang terbaik, kau buat panas barai. Kau yang baik adalah kau yang terbaik kalau tak hormat orang tua. Tak ada apa Allah suruh. Yang baik-baik itu, yang Allah suruh benda yang semua terbaik. Dan kita kena tahu, kita punya menuju adalah menuju dekat akhirat. Dunia ni adalah satu tempat sahaja. Dunia ni adalah satu tempat, orang kata tempat kita nak buat amal apa. Tempat kita nak menjadikan diri kita siapa. So sekarang adalah masa untuk kita betul-betul orang kata tahu kemampuan kita. Kita ubah diri sebab apa, itu betul-betul kan tanam. Saya nak baca komen-komen, apa yang komen-komen kat sini. Okay, baiki diri dengan cara yang lebih baik dan tidak terlalu drastik dan utamakan untuk perbaiki akhlak. InsyaAllah. Muhasabah diri, banyak kelemahan terselah. Tadi dah baca. Bagi hubungan dengan Allah, betulkan niat, jaga penampilan, berusaha diri terbaik untuk diri sendiri. InsyaAllah. Okay, Masya Allah. Okay, semua dah terbaik. InsyaAllah. So insyaAllah bermula pada hari ini untuk kita berubah. Okay, berbalik juga sekarang. Okay, so sekarang saya nak pergi kepada sirah. Saya punya cerita, saya suka kait-kait dengan sirah sebab saya rasa benda perkara yang terbaik kita dengar adalah kita dengar sirah. Kita dengar dulu Rasulullah ni macam mana. Kita tahu dulu apa sebenarnya yang terbaik. Okay, kalau kita suka memberi alasan pada diri kita, benda tu biasa. Memang kita suka bagi alasan untuk diri kita. Sebab bila nak berubah ni, kita akan letak 1001 alasan untuk kita berubah. Okay, aku nak berubah hari ni. Tapi dia macam tu kan. Kita akan rasa macam, boleh ke? Nak ke? Kita tak ada keyakinan tu pun sebenarnya. Kadang-kadang benda tu selalu menjadi orang kata satu tembok lah kan. Satu tembok untuk kita berubah. Sebab kita selalu takut. Kita selalu bagi alasan. Tapi cuba kita buang semua-semua alasan. Kita buang rasa tembok, rasa takut tu untuk kita melangkah je. Melangkah bukan untuk orang lain. Ingat melangkah bukan untuk orang lain tapi melangkah untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita berbalik pada sirah kan, kata macam, okay, satu alasan yang mungkin kita boleh cakap, macam mana aku nak pakai pakaian yang baik duit pun tak ada nak beli baju, tudung pun tak cantik, tengok orang pakai pakaian yang sedih cantik, macam mana, so kita akan rasa macam tu. Tapi kalau kita berbalik kepada apa yang Rasulullah ajar, Rasulullah pakai pakaian yang cantik, walaupun kita tak nampak Rasulullah tu depan mata, tapi kita boleh dengar gambaran-gambaran cerita. Kita nampak Rasulullah tu sangat kemas, sangat orang kata macam seorang yang tenang untuk dilihat. Seorang yang sangat tenang, sangat kemas.
Tapi pakaian Rasulullah tidak pernah mahal pun. Tak ada pun pakaian Rasulullah tu mahal. Dengan harga yang, dengan harga yang mahal. Tak ada pun. Rasulullah ni pakai pakaian yang biasa je. Tapi kemas. Macam tu juga kita. Kalau kita menjadikan alasan dengan pakaian yang mahal, pakaian kita jadikan alasan dengan pakaian-pakaian yang aku tak mampulah nak ada macam orang lain. Aku tak boleh lah. Tapi kita balik pada sirah Rasulullah pun pakai pakaian yang biasa. Yang orang kata sebenarnya murah. Pakaian yang tidak begitu bernilai, tapi pakaian tu sangat menjaga keterampilan Rasulullah. Dan Rasulullah pun seorang yang sangat-sangat menjaga penampilan. Walaupun kita tahu Rasulullah tidur kalau dekat rumah tu, tidur atas kata beralaskan apa je, alas yang nipis sahaja. Tapi dari sudut penampilan Rasulullah sangat menjaga luar dan dalam. Dan itu kita kena ikut cara Rasulullah. Sebab kita nak jadi orang yang mengikut Rasulullah, maka urusan ke akhirat ini akan dipermudahkan. Jadi siapa lagi kalau kita tak nak ikut. Tapi tak salah. Tak salah nak jadikan idola tu orang-orang yang ada dekat dunia sekarang. Saya sangat suka kalau kita jadikan idola, kita ada idola yang kita nampak depan mata dan kita ada idola yang memang terpahat dekat hati kita. Ini Rasulullah lah. Tapi idola yang kita nampak depan mata, orang kita boleh contoh mungkin mak ayah kita, mungkin mana satu influencer sebagainya, mungkin pendakwah dan sebagainya. Kita boleh jadikan dia sebagai idola yang kita boleh nampak, oh dia ni buat macam ni. Sebab itu boleh kita nampak direct. Kita boleh tiru direct. Tapi dari sudut Rasulullah kita boleh tahu melalui cerita-cerita dan sebagainya. Tapi dua-dua tu tak salah jadikan idola. Okey, berbalik juga kepada Rasulullah tadi. Macam mana Rasulullah ni satu akhlak yang saya sangat suka cerita tentang Rasulullah ni sangat menjaga kesopanannya. Menjaga sangat sopan. Okey, ada satu kisah ni berkenaan dengan Sayyidina Zaid, yang mana Sayyidina Zaid pada waktu ketika tu dia seorang alim Yahudi. Maksudnya dia bukan Islam lah. Dia seorang alim Yahudi. Dia seorang alim Yahudi. Dia jenis orang yang macam dia teringin sangat nak tahu apa yang perkara baik sangat tentang Rasulullah ni. Orang selalu cerita tapi dia tak nampak depan mata. Jadi dia nak sangat korek rahsia. Waktu tu dia belum Islam. Dia nak sangat korek rahsia. Apa sebenarnya Rasulullah ni? Macam mana? Betul ke? Rasul ni baik sangat ke? Macam tu lah lebih kurang kan. Jadi waktu tu dia pergilah, orang kata dia pergi tengok-tengok dari jauh lah Rasulullah ni. Dan nak jadikan cerita pada waktu tu Rasulullah ni tengah ada satu masalah. Waktu tu ada seorang sahabat Rasulullah ni, dia tengah tarik orang masuk Islam lah. Dia tarik satu kabilah ni untuk masuk Islam. Dan waktu dia tarik kabilah masuk Islam tu, dia bagi jaminan. Dia kata kalau kalian masuk Islam kan, kalian ni akan urusan hidup ni dipermudah, harta bertambah. Dia cakap macam itu. Tapi itu bukan satu jaminan dalam Islam. Itu bukan jaminan orang kaya itu menjadi kaya itu satu jaminan. Tapi dia cakap macam tu sebab dia kata itu cara nak tarik orang masuk Islam. Dia kata lepas ni tanaman subur, lepas tu harta bertambah, hidup lagi mudah. Artinya satu kabilah yang mendengar, satu kelompok kumpulan yang mendengar tu, dia orang masuk Islam. Jadi bila dia orang masuk Islam waktu tu, lepas dah convert, dah tukar kepada Islam, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Hidup tu tak sama. Harta tak bertambah, tumbuh-tumbuhan pun macam tu lah, tak subur dan sebagainya. Tanaman pun tidak kehidupan seperti biasa. Jadi kabilah ni macam persoalkan lah. Dia kata kalau masuk Islam, kehidupan berubah tapi sama je. So diorang ni jadi geram, diorang nak tukar kepada agama sebelum ni. Maksudnya dia tak nak tukar, tak nak orang kata jadi murtad lah, tak nak masuk Islam dah. Nak berubah agama, nak kembali kepada agama asal. Jadi waktu tu sahabat ni ceritalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang nak buat ni, kabilah ni nak bertukar, nak diorang nak kembali kepada agama sebelum ni, aku nak buat apa ni, duit aku tak ada, apa nak bagi harta pun aku tak ada. Jadi Rasulullah kata kita kena selamatkan orang Islam. Orang yang dah memang Islam kita kena selamatkan. Tapi waktu tu Rasulullah pun tak ada duit. Jadikan cerita Rasulullah pun tak ada duit. Jadi Rasulullah terpaksa buat satu pinjaman duit kepada orang-orang, adalah beberapa orang sekitar tu. Rasulullah minta nak meminjam duit, nak meminjam harta lah. Dan Rasulullah kata nanti aku akan pulangkan. Dan waktu tu lah Sayyidina Zaid ni dia kata inilah peluang aku nak tahu Rasul ni betul ke bagus ke. Betul ke Rasul ni bagus. Jadi waktu tu Sayyidina Zaid ni waktu tu dia berharta kan. Jadi bila dia berharta, dia bagilah pinjaman kepada Rasulullah. Jadi Rasul ni berbesar hatilah nak terima pinjaman sebab waktu tu dia nak selamatkan kabilah tu kan. Jadi Rasul terimalah pinjaman tu, meminjamlah dengan Sayyidina Zaid.
Okay, so dia nak kata macam mana Saidina Zaid ni, dia nak tahu perangai sebenar Rasulullah. Cara dia, 2 hari sebelum sepatutnya bayaran melunaskan hutang, dia dah minta dah dengan minta dah bayaran daripada Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, mana pinjaman kau pinjam, mana duit aku yang kau dah pinjam, mana pulangan, mana kau kata nak bayar. Tapi minta tu 2 hari sebelum, bukan waktu hari yang sepatutnya. Contoh nak minta, bukan contoh hari patutnya bayar hari Khamis, tapi dia dah minta hari Selasa. Contoh macam tu lah kan. So dia kata mana, lepas tu waktu tu dia maki hamun Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kau ni pandai pinjam, dia tak reti nak pulang, kau ni tak tepati janji dan sebagainya. Dia menghina-hina Rasulullah depan orang ramai. So dia nak tahu macam mana Rasulullah ni. Dan waktu tu sebelah Rasulullah adalah Saidina Umar. Jadi Saidina Umar ni dengan sifatnya yang tegas, yang macam garang tu, jadi Saidina Umar ni dia macam tak boleh jadi ni, menghina Rasulullah depan orang ni. Jadi Saidina Umar ni dia kurang sikit kesabaran dia. Kalau bab menahan marah, dia kurang sikit kesabaran, InsyaAllah. Tapi dia marah tu kerana Rasulullah lah, bukan sifatnya kata kalau kita dengan Saidina Umar seorang yang garang ke apa, tak. Itu memang sifat dia untuk mempertahankan Rasulullah, dengan berniat untuk mempertahankan Rasulullah. Jadi waktu tu dia pegang leher Saidina Zaid tu. Dia kata, kau ni sepatutnya pinjam bayar hari Khamis, ni baru hari Selasa. Macam itulah kan, dia kata dia marah. Kalau saya punya dialog macam tak nampak marah tu, abaikan je. Tak jadi berlakon ke apa, abaikan. Okay, dia kata, ni baru hari Selasa kan. Waktu tu apa yang Rasulullah buat? Rasulullah tenangkan Saidina Umar dulu, kata, kita pinjam dengan orang dengan cara yang baik. Janganlah kita orang kata minta dengan nak bayar dengan cara yang macam ni pula kan. Rasulullah sendiri tegur Saidina Umar. Dia tak tegur Saidina Zaid. Dia tak kata dengan Saidina Zaid, kata suruh bayar Khamis, tapi dah hari ni baru hari Selasa. Dia tak tegur. Dia kata kalau orang meminta pinjaman, kita meminjam pada orang dan orang meminta bayaran daripada pinjaman kita, kita bayar. Waktu tu, apa yang Rasul buat yang sangat bagus dan sifat Rasulullah ni? Rasul bayar pinjaman tu, bayar 2 kali ganda. Sebab apa? Sebab dia kata kita minta pinjaman dengan orang, kita bayar. Orang minta, kita bayar. Tak kisahlah bila-bila pun bayar. Tapi kenapa dia menambahkan lagi bayaran daripada pinjaman? Dia menambah lagi. Sebab kan dia kata, aku nak balas balik Saidina Umar, kau pegang leher tadi, leher Saidina Zaid tu. Dia dah cukup baik dah waktu bagi pinjam kat kita, dan kita pulang, waktu kita nak bayar, kita mungkin ada buat dia terasa. Walaupun Saidina Zaid yang start dulu kan. Tapi dia kata, itu kelakuan yang tak baiklah daripada Saidina Umar, so kita kena ubah dulu. So kita kena bayar balik 2 kali ganda. Jadi kenapa Rasulullah meminta bayar bayaran lebih tinggi? Sebabkan untuk balas baliklah apa yang Saidina Umar buat yang tak baik pada Saidina Zaid, insya-Allah. So sebenarnya kalau kita tengok sifat Rasulullah kan, kita boleh belajar sifat Rasulullah ni. Tak kisahlah macam mana orang lain dia buruk sekalipun, orang marah Rasulullah sekalipun, kalaulah benda tu untuk kebaikan agama, maka Rasul akan rendah diri. Rasul akan tak apa, biarkan mana satu yang terbaik kita dahulukan. Macam tu sekali. Dan kesopanan Rasulullah tu melebihi daripada kejahilan Rasulullah sendiri. InsyaAllah. Jadi lama-lama, Masya Allah, kalau kita nampak sebab tu Islam tu tersebar bukan kepada orang Islam saja. Islam tu tersebar kepada orang bukan Islam disebabkan akhlak Rasulullah. Penampilan Rasulullah tu. Cara Rasulullah, personality Rasulullah nak menarik orang, nak bercakap baik dengan orang, macam mana keadaan Rasulullah dalam berjual beli, macam mana Rasulullah ni dalam nak sampaikan Islam, nak bagi orang faham, macam mana Rasulullah dengan orang kafir, dengan orang yang buta, dengan orang tua dan sebagainya. Kalau kita dengar, itu sebab kenapa ramai masuk Islam. Dan itu juga sebab kenapa ramai orang suka dengan Rasulullah. Tak ada salah satu. Sebab orang tenang lihat Rasulullah. Dahlah tenang. Kalau lihat Rasulullah ni seorang yang kemas, tenang, menenangkan. Dan kata akhlak Rasulullah, tingkah laku Rasulullah pun, orang kata memang mencerminkan lah. Kalau Rasulullah memang mencerminkan. Dalam dan luar tu mencerminkan. Kepribadian tu sangat mencerminkan. Tapi kalau kita berbalik pada diri kita, kita kena juga ubah. Ubah dari sudut dua-dua perkara. Ubah dari sudut kita punya luaran macam mana, kita punya dalaman macam mana. InsyaAllah sebenarnya bila kita bermula ubah diri kita dua-dua dan kita cuba ikut cara Rasulullah, macam mana Rasulullah ni dalam Islam, macam mana Rasul dengan orang luar, InsyaAllah kita akan perbaiki diri kita dua-dua perkara. Okay. Macam mana kisah tadi? Seronok nak dengar? Okay. Dapat tak sesuatu daripada kisah Rasulullah?
Okey ke semua? Dapat. InsyaAllah dapat InsyaAllah dapat. Seronok. Kita kena, orang kata kena belajar sedikit sebanyak kisah Rasulullah. Kita belajar sirah ni kena selalu. Tak boleh belajar banyak pun, belajar sikit-sikit. Sebenarnya kan bila kita belajar, kalau kita sekadar belajar, okey, Rasulullah meninggal bila, wafat bila, lahir bila, kalau sekadar belajar tentang tu sahaja, kita takkan rasa terinspirasi. Tapi bila kita belajar kisah Rasulullah, macam mana perangai Rasulullah, macam mana akhlak Rasulullah, kita akan rasa aku ni dekat akhirat nanti aku nak ikut Rasulullah. Tapi kalau dekat dunia, aku sekadar menjadikan Rasulullah itu idola, tapi hanya idola pada nama sahaja. Sebab kita tahu aku orang Islam, idolanya Rasulullah. Tapi sebenarnya kita tak pernah pun mendengar ataupun kisah-kisah Rasulullah tu menginspirasikan diri kita macam mana kita nak mengidolakan seseorang. Sebab bila kita nak mengidolakan seseorang, kita kena tahu perangai dia macam mana, perwatakan dia macam mana, penampilan dia macam mana. So itu yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa nak ikut seseorang tu. Jadi macam tu juga dengan Rasulullah pun. Sirah ni kena selalu belajar. Sirah ni kita kena selalu cari apa sebenarnya, korek-korek sebab terlalu banyak sebenarnya. Kadang-kadang kita dengar sikit-sikit, sipi-sipi je. Tapi rupanya banyak lagi kisah-kisah Rasulullah kita tak boleh nak, tak tahu lagi. InsyaAllah. Okey. Jadinya, bila cakap tentang akhlak, okay, hari ini saya kupas dalam sedikitlah tentang akhlak seseorang ni. Akhlak seseorang ni kita boleh lihat daripada 4 perkara. Ini boleh ambil point. Kalau kita nak tahu kita punya akhlak ni kan, akhlak kita dah cukup baik ke. Okay, kalau jadi kan kita tahu tentang penampilan. Penampilan kita boleh nampak direct pada orang tu. Orang tu pakai pakaian macam mana, orang tu personality macam mana. So kita boleh nampak dia macam tu, penampilan dia macam tu. Tapi kalau kita nak tahu, ini cakap untuk diri sendiri bila kita nak tahu macam mana akhlak kita ni dah cukup baik ke tak, kita tengok diri kita dalam 4 perkara. Tengok diri kita dalam 4 perkara. Pertama, kita tengok waktu kita dalam bersendirian. Kita seorang-seorang. Apa yang kita buat? Ya Allah, takut. Nak cakap tentang aib sendiri ni takut. Masya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Kita takut nak cakap tentang aib sendiri. Sebab orang yang paling tahu aib diri kita adalah diri kita sendiri. Yang mungkin kita boleh tutup pada orang lain. Yang mungkin kita boleh selindung daripada orang lain. Kita boleh tak cakap, orang boleh nampak kita cukup penampilan yang baik. Tapi dari sudut kita punya keadaan kita dalam kita bersendirian, kita je tahu apa yang kita betul-betul dah buat. Apa perkara jahil ataupun apa perkara buruk yang kita dah buat sebenarnya. Okey, benda yang kita buat waktu kita bersendiri. Macam mana amalan kita waktu kita bersendiri, macam mana? Kalau kita solat berjemaah, kita nampak orang tu solat dengan aku solat dengan dia berjemaah. Tapi kalau kita solat seorang-seorang, mula kita macam, aku khusyuk tak solat tadi, macam mana ada sudut solat aku. So, bila kita bersendiri, kita je tahu apa benda perkara yang aku buat. Aku ni kalau dengan gadget sekarang, bila cakap tentang ini memang sangat ujian yang cukup besar. Umat zaman sekarang adalah media sosial. Sangat-sangat ujian yang terlalu berat sebenarnya. Orang kata, kita dengar dulu orang-orang zaman-zaman dulu diuji dengan perkara yang dia dah nampak luar. Contoh peperangan, kita nampak orang dulu diuji dengan kesusahan dan sebagainya. Masya Allah, tapi sekarang kita diuji dengan benda yang sangat tersembunyi. Sangat menakutkan sebab kita tak tahu tau. Kita tak tahu sekarang dalam keadaan kita bersendirian apa yang kita buat. Bukan kita tak tahu, orang tak tahu apa yang kita buat. Betul. Orang tak tahu apa yang kita buat bila kita bersendiri ni. Sebab sekarang kalau tengok anak-anak muda, bila cakap tentang remaja, ya Allah, remaja zaman sekarang adalah remaja yang sangat kita kena kesian tau. Adik-adik kita lah terutamanya. Kalau kita cakap tentang kita tengok juga adik-adik kita. Adik-adik kita lagilah kesian. Sebab di usia sekarang, diorang sangat terbuka dengan gadget, dengan media sosial. Scroll je nampak, tak tahu nampak benda apa. Scroll je tak tahu diorang buat apa dalam diam. Dan benda tu, sampai orang kata dia menjadi satu benda yang, orang kata apa benda yang kita nak buat. Macam contoh, bila kita dah sekali scroll, kita macam rasa benda tu, nak tengok lagi. Apa yang ayat tu, perkataan tu? Tak tahu nak cakap apa Macam satu benda yang kita nak buat macam tu lah kan. Saya tak tahu perkataan tu, satu saya macam apa. Okay, so benda tu, benda yang kita selalu rasa nak buat. So macam tu juga anak remaja sekarang, budak-budak umur 3 tahun, 4 tahun, kita punya adik-adik lah terutamanya. Adik-adik sekarang, diorang sangat tak boleh dengar tau muzik-muzik kadang-kadang, apa yang diorang nampak pada mata diorang. Bila diorang pegang phone tu, kita tak tahu. Kalau tengok Upin Ipin, okey lagi. Kita tak tahu sebab saya pernah tengok ada satu, saya pernah nampak ada seorang budak ni, kita ingatkan dia tengok benda-benda kartun. Tapi rupanya kita nampak dia tengok benda-benda orang dewasa. Dan kadang-kadang dia orang tak tahu apa yang dia orang tengok.
Tapi bila budak-budak kan, bila anak-adik kita kan, bila dia orang tak tahu apa yang dia orang buat dan dia orang nampak benda tu, dia orang rasa nak tengok sebab mungkin benda tu diselindung dengan syaitan menghasut-hasut budak-budak, dan budak-budak yang tak faham. Lama-lama bila dia orang tengok benda tu terlekat pada fikiran, terlekat kepada hati dan sampai ke besar. So benda tu kadang-kadang sekarang kalau kita dengar budak-budak dah berlakunya kes rogol kepada remaja sendiri, merogol. Budak yang bawah umur remaja merogol. Benda-benda macam tu yang sangat bahaya dan sangat, orang kata banyak sangat dosa maksiat yang ada depan mata. Belum cakap lagi dengan TikTok, dengan berjoget sana, joget sini, insyaAllah. Kalau saya suruh senaraikan kat sini, kemungkaran, maksiat yang kita nampak, kita tak mampu tau nak, kalau kita tak mampu sampai nak rasa nak menangis tu tulis. Sebab kita tahu banyak sangat kemungkaran sekarang yang berlaku. Remaja masa kini sekarang macam mana adik-adik remaja umur belasan dan sebagainya, banyak sangat benda yang dah berlaku. Jadi sebab tu kalau kita nak perbaiki akhlak kita perbaiki waktu kita bersendirian. Sebab bila kita bersendirian yang kita tahu apa yang kita selalu buat, apa yang kita selalu tengok, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita baca, penglihatan, pendengaran kita, itu yang kita kena baiki. Yang kedua, kita kena baiki waktu kita dengan keluarga. Okay. Kenapa keluarga? Sebab sekarang bila kita banyak belajar online, mungkin kita banyak spend time dengan keluarga. Bila kita dengan keluarga ni, perangai kita berbeza. Oh, insyaAllah. Okay. Untuk sesi seterusnya, untuk soalan kedua. Okay, tu yang saya kata. Kalau saya cakap, saya takut sangat. Okay, tak apa. Saya cuba ringkaskan. Bila kita dengan keluarga, bila kita berada dengan keluarga, bila kita dengan keluarga kita, lain tau perangai kita dengan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kita mungkin jadi orang yang baik, tapi dengan keluarga kita tahu, kita hormat kata mak ayah dan sebagainya. So sebenarnya macam mana kita dengan adik-beradik kita jenis orang yang marah. Orang yang paling kenal kita daripada kita kecil sampai ke besar adalah orang tua kita. Orang tua kita, adik-beradik kita. So kita kena perbaiki hubungan dengan keluarga kita. So sebab tu nak tahu perangai sebenar, tengok dia dengan keluarga dia. Kalau dengan keluarga dia seorang yang baik, dia menjaga akhlak dia, adab dia, insyaAllah sebenarnya dia seorang yang cukup baik juga dekat luar. Tapi kalau dia tak mampu lagi dalam keluarga dia, sebenarnya itu yang dia kena baiki dulu. Jangan dia sibuk baiki hubungan dengan orang-orang luar, orang yang berharta, orang yang ada kuasa, tapi dengan keluarga sendiri tak jaga. So itu kena baiki. So yang ketiga, dia kena baiki waktu dia tengah marah. Bila dia tengah marah, akhlak dia ketika marah itu tak boleh nak dikawal. Dia tak boleh nak dikawal. So bila dalam keadaan dia marah, kadang-kadang banyak benda perkara yang dia keluar tanpa batasan. Dia keluarkan perkataan, mulut dia cakap ni dan sebagainya. Perangai dia ubah macam mana perangai dia. So dalam ketika marah. Dan yang terakhir sekali dalam dia berjual beli. Okay, kenapa berjual beli? Sebab bila berjual beli ni kadang-kadang ada berlakunya pertukaran duit dan sebagainya. Mungkin ada lebihan, ada kekurangan, ada minta sebagainya. So mungkin tak nampak sangat, tapi itu pun orang kata boleh tengok juga macam mana perangai sebenar kita, akhlak yang paling kita boleh nampak diri kita ni, macam mana kita dalam berjual beli. Okay, so itu 4 perkara. Kalau kita nak check, kita nak uji diri kita, kita tengok dalam 4 keadaan ni, apa yang kita buat. Kalau kita boleh jaga dalam 4 perkara ni, kita antara orang yang cuba dah, kita dah boleh starting point lah kata untuk jaga kita punya akhlak sebenarnya. Okay. So sebenarnya itu antara perkara. So yang paling penting ingat jagalah kita punya akhlak, jaga keterampilan kita, insyaAllah sebenarnya kita cuba menjadi orang yang dah lebih baik. Okay, 2 minit tadi. Sebelum tu boleh komen dulu. Apa 4 perkara tu? Nak bagi ingat lah sebenarnya. Apa 4 perkara yang kita boleh jaga? 4 perkara yang kita boleh dalam kita menjaga kita punya akhlak. Cuba komen. Kita punya slot ni habis pukul berapa? Untuk slot Kak Mira akan habis dalam jam 12.50. Tak apa, mungkin jawapan-jawapan yang saya pun ada sediakan jawapan tu, saya boleh je kait-kait nanti kalau ada soalan ke banyak tips. Saya nak kongsikan tips je. Alright. Ada ke? Sebelum tu kita buka dulu lah kan pada soalan kalau ada yang nak bertanya. Okay, kita ada soalan daripada saudari Syami Aina. Assalamualaikum, maaf bertanya, adakah personaliti seseorang itu melambangkan akhlak dia juga ataupun tidak? Itu soalan dia. Okay.
Alright, okay. Adakah personality tu melambangkan akhlak dia? InsyaAllah. Okay, sejujur-jujurnya kalau kita tengok seseorang, dia memang akan berkait. Kita akan nampak kita sebenarnya dalam kita nak tengok seseorang tu dia memang akan dia berkait tau. Dia berkait. Kita nampak personality dia macam tu. So sebenarnya akhlak dia macam tu. Kalau cakap tentang personality ni dia macam perwatakan kan, perangai dia. So memang efek sangat-sangat sebenarnya. Tapi cuma dia tidak dia bukan satu orang kata satu jaminan. Satu jaminan. Dia bukan satu jaminan. Kalau kita kata personality dia dah cukup baik, kenapa dia ada buat perkara yang tak baik? Contoh, kenapa tingkah laku dia tak macam personality dia pun? So sebenarnya personality tu dia memang kalau pada pandangan manusia kita akan nampak patutnya berkait lah kan. Dah personality macam tu, dia punya tingkah laku kenalah macam tu. Tapi hakikatnya ada sesetengah, kita tak kata semua orang macam ni, tapi ada sesetengah orang personality tu tak dapat nak memberi jaminan kepada dia punya tingkah laku. So kalau jawapan ni saya boleh bagi jawapan yang agak umum, agak orang kata tidak, sebab dekat dunia ni terlalu ramai terlalu ramai orang dan orang ni berbagai-bagai personality, ada tingkah laku pun macam tu, ada orang dua-dua baik, ada yang sebaliknya dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh kata, bila kita ada personality yang baik, sebenarnya dia memberi kesan, dia akan membawa kita dia akan mengajak kita, senang cerita, dia macam nak menarik kita untuk ada tingkah laku yang baik. Ataupun yang sebagainya, bila kita ada tingkah laku yang baik, kita pun perlu ada personality yang baik. Tapi bila personality kita baik, kita dah nampak, orang nampak kita macam tu dan sebagainya, dia tak nak kita rasa tingkah laku aku kena jaga. Aku kena jaga aku punya adab, aku kena jaga aku punya akhlak. Macam tu. So sebab tu dia tidak satu jaminan tapi dia membantu. Jadi sebab itulah kalau daripada di awal tadi saya cakap apa-apa pun perkara kita ubah dulu. Sebab bila kita ada satu luaran yang baik, kita rasa malu nak buat benda yang jahat kat dalam. Kita rasa malu nak ada tingkah laku yang buruk. Jadi itu yang kita kena jaga dua-dua. Menjawab ke? Okey, terima kasih Cik Amira atas jawapan sebentar tadi. Kita ada lagi satu soalan daripada saudari Nur Insyirah Hamdan. Assalamualaikum, saya nak tanya kenapa ada sesetengah remaja yang terlalu nak ikut trend-trend terkini? Boleh dapat? Okay. InsyaAllah ya Allah. Bila cakap tentang benda-benda yang berlaku trend zaman kita, benda sekarang terlalu banyak benda yang trending, terutama dekat media sosial lah kan. Kita nampak orang benda trending dari sudut makanan, itu perkara biasa lah kan. Kita nampak orang ni pergi kat kedai ni sebab kedai ni dah trending dah ni, so nak kena rasa. Okay, ada orang yang terutama remaja lah kan, dia orang nampak benda yang depan mata, dia orang nampak benda tu, dia orang kata dia salah satu sebab dia benda yang ada depan mata. Kadang-kadang pandangan mata kita ni dia terlalu pandangan mata kasar. Kita nampak benda tu cukup baiklah sebab ramai orang buat, so aku boleh buat juga. Sebabkan pandangan mata kasar kita ni, pandangan mata kasar ni dia lain tau. Dia sebab kita nampak pada pandangan mata kita, kita rasa benda tu betul. Tapi hakikatnya bila kita berbalik pada Islam, kita berbalik pada akhlak dalam Islam, benda tu salah. Saya nak bagi satu contoh tentang TikTok yang menari-nari tu. Kenapa ramai orang buat? Kenapa ramai orang boleh terlibat dengan benda macam tu? Kita tahu perempuan sepatutnya janganlah menunjukkan, contoh ni perempuan ni, sebagai contoh perempuan, lelaki sekalipun. Orang kata, tak apalah, aku lelaki, aku boleh lah kot nak tunjuk-tunjuk, aku boleh kot nak tunjuk-tunjuk gelek-gelek sebagainya sebab aku lelaki. Tapi bila kita fikir balik kan, kalau kita rasa benda tu kita buat ni betul kan, kalau kita rasa kita buat benda ni betul, kita nampak pada pandangan mata kasar sebab ramai orang buat, kita rasa ini adalah trending dan tak salah. Sebab ramai orang buat. Kita tak rasa bersalah. Kalau aku buat pun, aku salah satu orang yang ramai yang buat tu. So kita tak rasa benda tu bersalah. Tapi cubalah setiap kali kalau kita buat, kita berbalik-balik kepada, kalau aku buat ni orang dapat manfaat ke tak? Kalau aku buat ni, apa niat aku sebenar? Adakah aku ni membantu orang untuk jadi orang lebih baik? Dan kalau aku buat ni dengan menarik orang ramai lagi untuk buat, itu kesalahan pada diri kita. So sebenarnya sebelum kita buat sesuatu perkara, kita kena buat perbandingan dulu. Benda ni betul ke tak? Kalau kita buat ni orang lain dapat manfaat ke tak?
benda yang trending ni, kalau kita buat ni apa? Untuk kepuasan diri kita ataupun sekadar nak berukhuwah dengan sahabat-sahabat, sekadar untuk orang kata ambil gambar dengan sahabat-sahabat dan sebagainya, ataupun bila kita buat contoh menari, kita berjoget-joget, lepas tu lelaki nampak kita punya pergerakan, lepas tu contoh kalau lelaki yang menari-nari, lepas tu akhirnya ramai lagi lelaki pelik yang buat juga. So akhirnya membuatkan ramai yang tersalah tindakan sebab ikut kita, so benda tu salah. Sebab tu sebelum kita buat, kita kena dulu. Tapi Kak Di, soalan kata kenapa ramai orang buat, sejujurnya saya dapat rasa sekarang kenapa ramai orang buat, sebab terlalu banyak benda tu trending. Sebab bila ramai orang buat, orang akan rasa benda tu salah. Tapi kita sebagai orang yang kita sebab tu kena tahu hukum, tahu ilmu. Kita kena tahu dulu mana satu salah betul, mana satu haram halal dan sebagainya. Bila kita tahu, bila kita nampak orang buat, kita tak akan mudah terpengaruh. Macam tu juga dengan keluarga kita, ahli keluarga, adik-adik kita, sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Kita kena tolong bantu orang lain juga supaya faham benda ni. Sebab kalau kita ikut sesuatu benda sebabkan ramai yang buat, itu salah. Tapi kalau kita ikut sesuatu benda dan ramai yang buat sebab benda tu benda yang baik, kita ikut. Tapi kalau kita selalu ikut sebab orang ramai buat, itu bukan satu perkara yang baik. Sebab kita tahu pun benda tu betul ke salah. Jadi benda-benda yang trending, kalau benda tu trending, contoh makanan, saya tak kisah. Tapi yang saya boleh cakap benda-benda yang trending, contoh dari sudut menari, contoh dari sudut benda-benda yang menampakkan benda-benda yang tidak orang kata beradab dan sebagainya, itu salah lah. So itu yang kita kena baiki balik. Ada lagi ke soalan? Ke macam mana? Ya, ada lagi. Baik, terima kasih Cik Amira atas jawapan. Sebentar tadi kita ada lagi soalan, lagi 2 soalan tak silap saya. Satu soalan daripada Hazim Azhar. Assalamualaikum, saya nak tanya. Itu soalan kat komen? Soalan dekat chat, ruangan chat. Assalamualaikum, saya nak tanya, ada sebahagian pelajar sekolah yang mempunyai tingkah laku yang tidak bermoral, seperti tidak menghormati ibu bapa, mengeluarkan kata-kata kesat terhadap gurunya dan sebagainya. Pada pendapat Cik Amira lah, kenapa perkara ni terjadi? Apa tadi? Line tiba-tiba terputus. Okay, saya ulang. Line terputus, maafkan saya. Tak apa. Okey, saya ulang. Soalan daripada Hazim Azhar. Assalamualaikum. Saya nak tanya, ada sebahagian pelajar sekolah yang mempunyai tingkah laku yang tidak bermoral, seperti tidak menghormati ibu bapa, mengeluarkan kata-kata kesat terhadap gurunya dan sebagainya. Jadi pada pendapat Cik Amira, kenapa perkara ini terjadi? Itu soalan dia. Okey. Bila cakap tentang remaja lah, tante, terutama orang yang bersekolah, kita pun baru-baru ni semalam baru kita dengar kes bully. Ya Allah, kesiannya kalau tengok video tu, kenapa dia jadi macam tu. Kadang-kadang nak salahkan anak-anak remaja. Saya kan, kalau saya sendiri, kadang-kadang bila kita tengok orang buat masalah, saya takkan suka untuk teruk dia ni, teruklah. Kita boleh benci kepada akhlak dia. Kita boleh benci kepada akhlak dia, tapi jangan benci kepada orang dia. Sebab kadang-kadang bagi saya orang yang berbuat masalah, orang yang tidak, orang kata tidak hormat orang tua, dia kes bully dan sebagainya, kita bukan kita suka apa yang kenapa dia jadi macam tu. Kadang-kadang disebabkan satu, orang keluarga dia mungkin keluarga pun macam family broken, mungkin keluarga dia pun bermasalah, jadi dia terpengaruh. Ataupun yang kedua, dia terpengaruh dengan media-media sosial dan sebagainya. So benda tu kadang-kadang yang menjadi kesan tu, persekitaran dia sangat memberi kesan kepada seseorang tu. Okay, kita tengok keluarga ataupun kita tengok orang-orang sahabat, orang yang dia rapat, bila jadi macam tu dia sangat mudah terpengaruh. Benda tu sangat memberi kesan bila orang-orang terdekat kita. Sebab tu orang kata kalau kita nak jadi orang yang baik, kita kena pergi satu tempat yang baik. Kita kena ada persekitaran yang baik, kita kena ada keluarga yang baik dan sebagainya. Sebab itu yang akan buatkan kita sama-sama rasa nak jadi baik, kita nak hormat orang tua, kita tak nak ada kes membuli, kita tak nak ada kes-kes yang tidak baik dan sebagainya. Orang kata mencarut ke apa, so kena ada satu tempat yang baik. Jadi mungkinlah kita tak, mungkin benda tu yang sangat memberi kesan dia, yang saya kata keluarga dan juga persekitaran dia. Okey, cuma kalau andai kata kita ni salah seorang yang berada di tempat yang macam tu, kita ada keluarga broken, kita ada persekitaran yang tidak membantu kita, saya boleh kata kadang-kadang orang nak berubah kalau kita memberi alasan yang
keadaan persekitaran kita, keadaan keluarga kita bermasalah dan kita rasa kita tak nak jadi orang yang baik, sampai bila kita nak jadi macam tu? Sampai bila kita tak nak berubah? Macam tu. So sebab tu bila kita jumpa dengan adik-adik yang macam ni, kena cakap dengan dia dalam nak menjadi orang baik ni, kita pertama kena cari dulu persekitaran yang baik, cari juga walaupun keluarga kita bukan orang yang baik dan sebagainya, kena juga jadikan contoh siapa contoh kita. Tapi bila kalau memang keadaan tu tidak betul-betul memang dah tak ada orang baik persekitaran dan sebagainya, diri sendirilah kena membantu diri sendiri. Kita yang kena membantu diri kita sendiri. So sebab tu yang paling ni. So kalau ada adik-adik dekat sini, kalau rasa bermasalah, cari tempat yang baik. Cari tempat betul-betul tempat yang orang kata kawan-kawan. Pilih sangat-sangat, kawan kena pilih. Biarlah kawan tak ramai. Biar orang kata alah, tengok dia tu ramai jumpa orang sana sini. Biar kawan tak ramai, biar kita ada sahabat. Tapi sahabat tu bernilai. Sahabat yang kawan yang boleh bawa kepada kebaikan. Cari orang. Jangan rasa macam dia ni budak nerd lah tapi dia baik. Better kawan dengan orang macam tu berbanding kita kawan dengan orang yang ajak kita buat benda yang jahat. Sebab bila kita berkawan dengan orang yang membawa kita kepada kejahatan, kalau kita rasa kita berubah perangai kita tiba-tiba akhlak kita makin buruk sebab dia, so sebenarnya itu bukan kawan yang baik. Sebab itu kawan untuk dunia je. Kita mungkin boleh berhibur, kita boleh bergelak ketawa, tapi rupanya dalam masa yang sama kita buat akhlak kita menunjukkan akhlak yang tidak baik, maka itu bukan kawan yang baik. Tapi kalau kita ada seorang sahabat, ada seorang je pun, kita ada seorang sahabat, dia bawa kita kepada kebaikan, dia yang selalu nasihat kita, kalau tak pun dia yang ajak kita buat benda baik, jaga dia betul-betul. Sebab dia adalah sahabat yang bernilai yang boleh membawa kita kepada akhirat. Kalau keluarga kita tak baik sekalipun, sekurang-kurang kita ada sahabat yang baik. Kalau keluarga kita baik, kita tak ada sahabat yang baik. So kita berpegang kepada keluarga yang baik. So orang persekitaran kita sangat memberi kesan kepada kita, macam mana pun kita cuba kuat, tapi kalau kita tak ada persekitaran yang baik, kita akan jatuh. Kita memang akan jatuh. Macam mana kita cuba kuat pun kadang-kadang bila tak ada satu tempat yang tenang menenangkan, kita akan jatuh. Jadi kena pemilih benda macam tu. Okay. Okey, baik. Terima kasih Cik Hasri. Cik Amira Hasri. Kita ada soalan terakhir. Maaf ya. Okey, kita ada soalan terakhir daripada Sis Sakinah. Apakah tips untuk kita kekal istiqomah dalam menjaga personaliti yang mengikut syariah? Boleh dapat ya? Okey. Tips untuk kekal istiqomah dalam menjaga personaliti yang syariah, patuh syariah. Okey. Tips dia pertamanya memang kena ada ilmu. Belajarlah betul-betul ilmu. Belajar, fahamkan dulu. Kalau kita buat sebab orang sekadar, kita buat sebab kita nak nampak baik depan orang, kita takkan kekalkan. Macam saya cakap tadi di awal, kita takkan kekal. Tapi bila kita ada ilmu, ilmu ni memang akhlak tu memang perlu tinggi berbanding ilmu. Tapi ilmu tu kena ada. Kena faham dulu kenapa aku tutup aurat, kenapa aku nak jaga syariat, kenapa aku ada personality yang baik. Kita kena faham dulu. Kena menuntut ilmu, kena belajar dulu. Kena belajar dulu buat benda yang kena fahamkan dulu kenapa. So menuntut ilmu ni bukan waktu kita belajar dalam bidang kita je sekarang, kita belajar kat sekolah ke, belajar dekat EU dan sebagainya, tengah kerja. Bukan waktu tu. Sebenarnya kadang-kadang menuntut ilmu ni untuk menjadi orang yang lebih baik, menuntut di luar. Dengar tazkirah, kita mendengar perkongsian daripada ustaz-ustazah, murabi dan sebagainya, kena cari. Sebab bila orang dia nak berubah, tapi dia mengharapkan orang untuk datang pada dia bercerita, bila lagi nak ada program, tak ada ke program-program, aku tak boleh nak berubah kalau tak ada program, macam mana aku nak berubah, program tak ada yang bantu aku. Dia meletakkan satu alasan, maksudnya dia tidak mencari, dia menunggu program datang pada dia. Tak ada ke orang suruh aku pergi program, nak tunggu suruh orang pula. Sebenarnya dalam kita nak berubah, kita kena mencari. Kadang-kadang ilmu tu memanglah tak dapat nak berdepan dengan guru kan. Kadang-kadang kita tak boleh nak jumpa ustaz, terutama waktu COVID, tak boleh nak dengar salat tazkirah. Tapi kita ada phone, gadget tu kita ada. Dah ada gadget, media sosial sangat membantu sekarang. Jadi kenapa tak menggunakan kepada kebaikan? Saya cakap jujur TikTok ni, dulu saya sangat tak suka TikTok. Saya cakap betul jujur, saya tak suka TikTok sebab saya rasa ya Allah kalau buka TikTok ni, buka sekali tu rasa macam ya Allah kenapa banyak sangat benda-benda aksi-aksi yang tidak begitu menyedapkan mata lah kan. Tapi sekarang saya bukan kata saya suka TikTok, tapi saya suka bila saya scroll TikTok. Kalau nak tahu TikTok ni dia ada satu benda yang saya rasa semua orang tahu sebab ni semua pakai TikTok ni. Saya baru je nak belajar TikTok.
Bila kita scroll TikTok kan, TikTok kalau kita scroll, sekali kita scroll tazkirah, lepas tu kita scroll lagi tazkirah daripada tazkirah pendek sebagainya. Kat bawah tu semua benda-benda baik. Dia semua benda-benda yang kita dah biasa buat. Jadi kalau kita nak tahu apa yang kita buat dekat TikTok tu benda tu bermanfaat ke tak, kita scroll. Kenapa asyik keluar benda-benda yang tak elok je? So pastikan bila kita scroll tu, kita scroll benda-benda baik, maka benda-benda baik TikTok ni akan datang. TikTok ni dia akan keluar benda yang benda betul, dia based on yang kita pilih dan tengok. Jadi cuba kita pilih benda-benda tazkirah ke ataupun benda-benda nasihat orang punya kata-kata ke, kata-kata apa-apa ulama dan sebagainya. Scroll je benda tu, benda-benda tu akan datang selalu pada kita. Jadi kalau rasa nak buat baik, kita buka TikTok, seminit, 2 minit, okey. Sekejap lah aku nak rehatkan fikiran lah, nak tengok video-video yang tazkirah. Buka TikTok tengok seminit 2 minit. So TikTok ni pun antara benda yang so kena pandai lah kita gunakan. Dulu susah nak cari ilmu, nak kena berdepan dengan guru, nak kena berdepan dengan orang kata nak mencari ustaz dan sebagainya. Tapi sekarang TikTok lah paling orang kata dah depan mata, pegang ringan pula tu phone kita, lepas tu kita cari. So cari ilmu. Tak kisahlah dekat TikTok ke dekat YouTube sekalipun lah. YouTube search je terus ada. IG mungkin dia sangat terbuka kan. So IG pun kena ni. Tapi bila cakap tentang pertama ilmu lah tadi kan. Yang kedua berbalik juga kepada media sosial. Tolonglah gunakan media sosial ni untuk perkara yang bermanfaat. Kalau betul-betul kita nak istiqomah pada kebaikan, pastikan kehidupan kita penuh dengan kebaikan. Jangan ikut benda-benda trending. Kalau benda trending tu tidak betul bagus, kita kena banyakkan orang kata dari sudut tengok benda-benda kebaikan, benda-benda yang bermanfaat, dan kita kena sebarkan juga manfaat. Walaupun orang kata kita ni baca alim ke apa, biarkan orang, sebab bila kita sebarkan manfaat kebaikan kepada orang, sebenarnya niatkan pada diri kita untuk kita pun sama-sama jadi baik. Walaupun kita rasa kita banyak lagi tak sempurna, kita banyak lagi kekurangan yang kita ada, tapi bila kita sebarkan kebaikan kepada orang, sebenarnya hati kita pun inginkan juga kepada kebaikan, insyaAllah dua-dua kita akan dapat. Sebarkan benda baik pun akan datang. Lagi mungkin saya boleh kata dari sudut amalan sebagainya, perbaiki dari sudut amalan kita. Amalan ni sangat memberi kekuatan. Amalkan doa ke, banyakkan baca Al-Quran. Sebab sebenarnya dalam nak buat baik, hati kena bersih. Hati kita kena jaga. Kadang-kadang hati kita ni, ingat tak hati kalau dia terlalu penuhkan dengan hitam, titik-titik hitam, kekotoran, bila kita nak buat baik, kita rasa berat sangat. Kita rasa berat sangat. Macam apa masalah ni sebenarnya, serabut juga kan. Rasa macam tak tenang. Sebab kadang-kadang dia bermula dengan hati yang kotor. Jadi kita kena bersihkan hati kita ni kan. Contohnya hati hitam putih kan. Tak ada hitam kuning. Apa-apa je lah kan. Ke hati, bila kita buang kotor-kotor ni, dia akan tinggalkan yang bersih. Bila bersih hati kita, kebaikan yang kita nak buat, kita nak ubah diri kita nak ubah penampilan kita, kita rasa ringan je. Sebab hati kita dah bersih. Jadi sebenarnya dalam masa sama tolong juga jaga amalan kita. Bacaan Al-Quran kita, kata baiki bacaan tajwid kita baiki juga dari sudut kita punya amalan, solat ni, solat dalam 5 waktu kita, solat sunat dan sebagainya. Lepas tu kita punya zikir, kita perbaiki sedikit-sedikit. Jangan terus nak perfect kan, baiki sikit-sikit kita punya, tambah amalan. So yang terakhir mungkin saya boleh kata, peliharalah diri kita, maruah diri kita. Jaga syariat dengan kita pelihara maruah diri kita. InsyaAllah bila kita betul-betul jaga kita punya maruah, kita akan bernilai. Saya suka dengan satu perkara kan, sebenarnya walaupun kita cubalah jaga sebanyak mana kita jaga kita punya cari harta, kita ubah diri kita, tapi kalau kita tak jaga agama, kita tetap kosong. So sebenarnya bila kita tambah agama, dia akan buatkan kita sangat menilai. Jadi jaga maruah, jaga agama kita, insyaAllah. Sebenarnya yang buatkan istiqomah tu bila agama tu melekat, agama tu kita faham, melekat pada hati kita. Kita rasa nak menjadikan diri kita lebih baik, insyaAllah dia akan buatkan kita rasa istiqomah, ringan je kita nak buat. InsyaAllah. So gunakanlah semua perkara tu. Slow-slow buat. So, itu kot sedikit sebanyak tips yang saya boleh share. Baik, terima kasih Cik Amirah Hasri atas jawapan-jawapan yang baik dan bernas untuk soalan tadi. Okey. Boleh saya minta Cik Amirah Hasri untuk simpulkan satu kesimpulan ataupun memberi kata-kata nasihat kepada peserta yang ada sekarang untuk kita praktikkan pada masa akan datang. InsyaAllah. Okey. Yang pertama, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengar saya punya perkongsian.
saya doakan sahabat-sahabat yang dengar ni, bila kita mendengar orang memberi, kita mendapat ilmu ataupun dia membuatkan kita termuhasabah. Tapi muhasabah kita, tindakan tu sekadar mendengar, dia tidak memberi kesan, melainkan kita membuat dengan tindakan. Jadi saya mendoakan sangat-sangat sahabat-sahabat, adik-adik yang sama umur, siapa-siapa tuan-tuan dan perempuan sekalian semua ni, saya mendoakan untuk kita sama-sama berubah menjadi lebih baik. Menjadi satu sisi yang lebih baik. Jangan pandang orang lain, jangan kita nak membandingkan diri kita dengan orang lain, kita rasa orang tu bagusnya, aku ni macam ni lagi. Tak perlu. Kita sekadar membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Orang yang paling perlu kita tengok adalah diri kita. Kalau kita boleh perbaiki diri kita lebih baik daripada masa-masa lalu kita, insyaAllah kita menjadi satu sisi yang lebih baik. Jadi ubah diri kita, pandang diri kita. Yang paling penting ubah dua-dua. Kita kena perbaiki dalaman, perbaiki luaran kita. Banyak sangat perkara. Kalau kita rasa macam banyaknya benda aku nak kena baiki, banyaknya kesilapan aku, banyaknya benda nak kena ubah ni, macam susah beratnya nak berhijrah. Sebenarnya kalau kita rasa berhijrah tu berat, kita tak nak berhijrah. Tapi bila kita tahu hijrah ni adalah sampai hujung hayat kita, kita akan rasa aku ada lagi waktu yang Allah izinkan aku untuk hidup. Allah bagi masa lagi untuk kita berubah, untuk adik-adik semua berubah. Allah bagi masa untuk kita berubah, sebenarnya untuk kita bertaubat, untuk menjadikan diri kita lebih baik. Jadi kenapa kita perlu rasa sempat ke, mampu ke? Sebab kita masih ada masa. Melainkan kalau Allah tarik nyawa kita, waktu tu dah tak ada kesempatan waktu yang kita ada. Jadi bila kita ada peluang sekarang, perbaikilah ke semua benda yang kita boleh baiki. Setiap hari tanam apa perkara yang kita boleh baiki. Perbaiki hubungan kita dengan semua orang, dengan Allah, dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan sahabat, dengan gerak kerja. Apa-apa sekalipun, buat perkara yang bermanfaat. Penuhkan diri kita dengan perkara yang bermanfaat. Jangan terlalu sibuk nak bermain masalah hati je. Kita masih ada lagi, jangan sibuk nak main masalah hati ataupun jangan sibuk nak cari cinta dan sebagainya, cinta yang halal dan sebagainya. Tapi sibukkan juga dalam memperbaiki diri. InsyaAllah benda-benda baik akan datang. Bila kita start perbaiki diri, bila kita start bermuhasabah pada diri kita, kita start berhijrah, banyak sangat kebaikan yang kita akan datang. Kebaikan yang akan datang lah. Banyak sangat kebaikan yang akan datang. Cuma yang menjadi persoalan, kalau kita tak nampak kan, hikmah tu tak nampak. Hikmah ni dia datang tu slow-slow. Dia tak akan datang serbu. Kau jadi baik, kau ubah diri kau jadi macam ni, kau akan dapat macam ni. Tak. Kadang-kadang kebaikan, hikmah tu dia akan datang sedikit sebanyak. Jadi kita yakin je lah yang Allah akan selalu bantu kita. Allah akan selalu memberi hikmah kepada orang yang berubah. Jadi insyaAllah kita sama-sama berubah. Benda yang saya cakap ni, insyaAllah saya selalu ingatkan diri saya juga. Kita sama-sama berubah diri. Sebab saya kalau saya cakap, saya tak suka. Kita sekadar bercakap je kan. Sebenarnya banyak juga kata-kata tu sebenarnya untuk diri saya. Jadi insyaAllah apa-apa yang saya cakap, kita sama-sama ubah. Jadi insyaAllah lah, saya mendoakan yang terbaik untuk semua. Semoga dipermudahkan juga urusan semuanya. Dan insyaAllah juga semoga berjumpa lagi. Dan terima kasih juga kepada penganjur atas jemputan. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Cik Nurul Hamirah Hasri atas perkongsian dan kata-kata nasihat sebentar tadi. Semoga kita dapat mempraktikkan dan mengamalkan apa yang dikongsi oleh Cik Nurul Hamirah Hasri. Okey.